Jadi ceritanya bila Nabi cakap begitu panjang dari mukadimahnya, si Az tadi pun suruh Nabi ulang balik apa yang kau baca tadi. Aku nak dengar balik. Maka Nabi pun ulang sebanyak 3 kali. Maka terus Azdi cakap, aku ni, dia cerita pasal diri dia, aku ni dah pernah dengar lah kalau orang tukang telik cakap bunyi mantra dia semua, aku biasa dengar. Begitu juga aku biasa kenal tukang sihir, kalau dia nak bersihir orang, aku tahu sihir dia macam mana, lafaz apa yang digunakan. Dan aku pun juga biasa dengar tukang syair kalau dia baca macam mana dia punya tiun-tiun dia semua, rentak-rentak dia semua aku tahu. Tapi apa yang aku dengar daripada engkau ni aku tak pernah dengar. Ini yang kau baca ni lagi hebat daripada semua tadi tu. Sebab dia ni orang bijak, Azdi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin, amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah. Yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Moga-moga para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Marilah kita semua bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin serta limpah kurnia taufik hidayah daripada Allah. Kita dapat bersama lagi berada di rumah Allah mendirikan solat berjemaah. Berdoalah kita semoga amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Kerana kalau Allah tak terima, malang bagi kita. Kita datang ulang-alik di rumah ke masjid, masjid ke rumah. Akhirat Allah tidak terima. Jadi sebab itu kita kena takut. Takut Allah tak terima, tapi pada masa sama berharap Allah terima. Amalan takut dan harap ini untuk semua amalan. Bukan untuk semayang. Bahkan semua, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran, zikir, beriktikaf dalam masjid, semua kita kena ada rasa takut dan harap. Takut Allah tak terima, harap Allah terima. Iman di antara dua perkara tersebut. Maka moga-mogalah Allah terima semua amal kita, insya-Allah. Amin. Para jemaah yang saya hormati, hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sekali Nabi berkata kepada beliau, Nabi cakap kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al." Nabi kata kepada Anas bin Malik ni budak lagi. Dia dengan Nabi tu khadam. Nabi cakap pada Sayyidina Anas bin Malik, "Wahai anakku." Ini Nabi cakap. Padahal Anas bukan anak Nabi pun, tapi kita bercakap.
cakap dengan anak orang pun kita panggil anak, "Oi anak, dengar ni." Nak bagi nasihat sikit ni. Maka Nabi kata pada beliau, jika kamu mampu untuk berpagi-pagi dan berpetang-petang, dalam keadaan hati kamu tidak ada rasa benci, musuh kepada sesiapa pun, maka lakukan. Maknanya bangun pagi ke, bangun waktu berada di waktu petang ke, hati tu bersih, tak ada dendam, tak puas hati dengan siapa-siapa, tak ada. Hati nak jumpa orang, senyum, nak gembira je. Tak nak dengki-dengki siapa, tak nak marah-marah siapa. Nabi beritahu pada Sayyidina Anas. Kemudian Nabi beritahu lagi, "Ya bunayya, wa dzalika min sunnati." Wahai anakku, keluar bertemu dengan orang tanpa ada perasaan dengki, khianat, marah, benci dengan siapa, itu merupakan sunnahku, kata Nabi. Amalan Nabi begitulah. Dan Nabi sambung lagi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Barang siapa yang hidupkan sunnahku, maka dia sesungguhnya mencintai aku. "Wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah." Barang siapa yang cintakan aku, dia bersama dengan aku dalam syurga. Hadis riwayat Imam Tirmizi rahmatullahi alaih. Maka hadis ini saya nak mengajak pada jemaah kita semua, buanglah sifat dengki, benci, tak puas hati dengan orang. Pagi-pagi kita bangun tidur nak gembira saja, nak senyum saja. Bukan tengok muka orang tu nak marah je, bukan. Keluar rumah pagi-pagi senyum. Senyum tu apa? Supaya tak ada benci dengan orang, tu je tujuan dia. Memang orang akan pelik pula kan. Kita tengok orang tengok kita keluar rumah, dia tu senyum tu pahal tu. Adalah tu tak lama kan. Cuba tengok kaki dia dah kendur ke belum. Ini semua orang Melayu kita. Kita kena bersih kan. Jangan ada rasa cakap, jangan ada rasa dengki, tak puas hati dengan orang tu, kena ada, kena buang. Kena buang. Sebab ni sunnah Nabi SAW. Nabi kata siapa yang buat tu, dia cintakan aku, kata Nabi. Jadi kita nak cinta Nabi macam mana? Amalkan sunnah Nabi. Dan antara sunnah yang susah nak buat itulah tadi tu. Bangun tidur, maafkan orang, petang-petang kita keluar, tak ada nak marah-marah orang, tak ada tak puas hati dengan orang. Hati nak tenang je, hati nak senang. Pernah juga Nabi dalam hadis yang lain, Nabi keluar rumah, ada satu orang tengah sahabat bercerita tentang hal tak baik seseorang. Maka Nabi tegur dia, "Aku ni keluar rumah, aku tak nak dengar pasal buruk siapa-siapa. Aku datang tak nak dengar siapa-siapa punya cerita buruk, walaupun cerita tu betul, tak nak dengar." Itu Nabi SAW. Maka moga-moga kita jadilah seperti Nabi SAW, hati kita bersih. Kalau orang tak puas hati dengan kita tu, biarlah. Kita tu jangan tak puas hati dengan orang. Ini sifat orang beriman. Lagi-lagi kita ahli rumah Allah, ahli masjid. Hari-hari pijak rumah Allah, maka sudah pastilah adalah lekat suasana malaikat. Malaikat kan makhluk Allah yang taat, bersih, mulia. Maka moga-mogalah tak dapat jadi macam malaikat pun, sifat malaikat dapat sikit pun, jadilah. Moga-moga semua kita begitulah, insya-Allah. Para jemaah yang saya hormati, masuk kepada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sirah Nabi SAW. Sirah berkaitan tentang masih lagi tahun 11 Hijrah, iaitu Nabi SAW mengajak orang-orang kepada beriman kepada Allah. Selepas saja kematian Datuk Nabi, selepas pakcik Nabi meninggal, iaitu Abu Talib. Selepas tu pula isteri Nabi meninggal, Sayyidina Khadijah binti Khuwailid. Ini ceramah semalam dengar. Isra Mi'raj, kematian Khadijah. Dua orang yang Nabi sayang meninggal. Lepas tu sebenarnya lepas kematian tu Nabi SAW pergi berdakwah. Ajak orang beriman. Bukan tengah sedih duduk rumah tak jumpa orang, bukan. Kita tengah sedih tak nak jumpa orang, betul tak? Jangan, aku tak nak siapa pun jumpa aku. Tengah sedih Nabi pergi jumpa orang. Itu betul. Sebab apa? Supaya melupakan kesedihan tadi. Itu cara dia. Cuma bila Nabi berdakwah, macam biasalah. Ada yang dengar, ada yang tak nak dengar. Bahkan ada yang maki hamun Nabi pun ada. Begitulah perjalanan Nabi SAW. Jadi oleh itu saya nak sambung kisahnya. Antara orang-orang yang Nabi jumpa untuk mengajak beriman. Selepas cerita Abu Zar Al-Ghifari,
Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang masuk Islam. Dia ni perompak perompak jalanan, penyamun jalanan. Dia duduk di balik bukit, orang lalu kafilah, dia rompak. Dia tak Islam masa tu. Lepas tu dia dengar cerita pasal Nabi, dia pergi cari Nabi kat Mekah. Mula-mula dengar, suruh orang pergi tengok. Lepas tu dia tak berhati, dia pergi cari sendiri. Bila dia tengok Nabi depan mata, barulah dia beriman dengan Nabi. Itu Sayyidina Abu Zar. Sayyidina Abu Zar walaupun dia perompak, dia tak pernah sembah berhala. Dia tak pernah sembah berhala. Itu kebaikan beliau. Cerita yang seterusnya, ada satu orang lelaki, namanya, ni saya nak sambung malam ni, yang bernama Dhimad Al-Azdi. Satu orang lelaki daripada bangsa Azdi Shanu'ah, orang Yaman. Di Yaman ada satu bangsa namanya Azdi Shanu'ah. Ini nama bangsa orang Arab. Tinggal di Yaman. Dan kebolehan beliau ini, yang ni Dhimad tadi, kebolehan beliau adalah menyembuh orang kena rasuk jin. Kok ada siapa-siapa sakit ke, gila ke, tak betul ke, dia boleh rawat. Tapi dia ni tak Islam. Dia telah datang ke Mekah selepas dia dengar ada orang-orang yang tak betul. Dia dalam kitab ni dia guna perkataan fasami'a sufaha'aha yaqulun inna Muhammadan majnunun. Dia datang ke Mekah, dia dengar orang-orang bodoh di Mekah. Dia perkataan sufaha tu orang-orang bodoh, terjemah dia. Maksudnya bukanlah orang yang cakap tu memang bodoh betul, bukan. Maksudnya ada orang yang tak guna di Mekah cerita buruk pasal Nabi, memburukkan Nabi. Apa yang mereka kata? Mereka kata Muhammad gila, Muhammad majnun. Maka dia dengar tu, dia kata, dia cakap berdiri dia, kalau aku datang jumpa lelaki yang nama Muhammad tu, mungkin boleh jadi Allah akan sembuhkan dia melalui tangan aku. Maknanya dia nak pergi berubat dah. Kesian aku dengar Muhammad tu, orang kata dia macam-macam. Orang kata dia gila, nanti aku datang nak pergi cari dia, nak pergi ubat dia. Biasa orang cari Tok Bomoh, ni Tok Bomoh cari pesakit ni. Bukan jalan-jalan orang ni. Tok Bomoh pergi cari pesakit. Selepas dia dengar cerita pasal tu, dia daripada Yaman Yaman ke Mekah jauh Yaman di selatan. Kalau tengok peta tu, peta negara Arab Saudi tu, Mekah tengah sikit. Atas lagi, kata atas tu baru kita akan jumpa Iraq, Iran dan sebagainya. Tapi belah bawah selatan adalah Yaman. Dan orang Yaman ni sampai sekarang ni orang Arab Saudi tak respect. Sampai sekarang orang Arab Saudi tak respect orang Arab Yaman ni. Satu sebab mereka miskin lah. Mereka tak kaya. Lagi satu, ada hadis khas special pasal orang Yaman. Orang Arab Saudi mana ada hadis tu? Hadis sangat gelimah dia ni. Al-imanu yamani wal hikmatu yamani. Hadis sahih. Iman, nak tengok iman orang Yaman. Nak tengok hikmah orang Yaman. Majoriti memanglah ramai orang Yaman ni baik-baik. Walaupun Arab punya perangai tu ada. Perangai Arab perangai juga. Tapi dia lagi baik daripada Arab Saudi. Itu saya cakap. Sebab saya berkawan dengan mereka. Saya berkawan dengan orang Arab Yaman ni. Tak samalah, memang jauh beza. Kita bila berkawan dengan orang Arab Jordan, orang Arab Saudi, memanglah ni orang level-level kaya-kaya ni lain. Orang miskin lain level dia. Iman mereka bergantungan dengan Allah tu betul, terbaik. Dan masih lagi di sana ada lagi suasana agama. Betul. Jadi ceritanya lelaki ni, Azdi ni, datanglah ke Mekah. Tujuannya nak menyembuhkan Nabi. Maka sesampai saja dia jumpa Nabi Muhammad, dia pun panggil, "Ya Muhammad, inni arqi min hadzal rih fahallak." Maka kata dia, "Wahai Muhammad, aku akan menyembuhkan kau daripada penyakit tu. Penyakit gila tadi. Maka apa sebenarnya yang jadi kat engkau ni?" Maka Nabi SAW pun jawab. Nabi mula kalimah dengan kalimah yang cantik didengari. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nabi sebut kalimah tu. Ada setengah ustaz kita kalau bagi kuliah ke, dia akan mula dengan kalimah ni. Jadi sama juga kita kalau kita ada program ke, nak mulakan muqaddimah, boleh guna ayat yang sama tadi. Kalau nak ringkas, itulah yang biasa saya buat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd tu pun boleh. Yang tu paling senang lah, semua hafal. Tapi yang lagi satu tu yang dalam hadis ni pun kita boleh hafal. Jadi ceritanya bila Nabi cakap begitu panjang dari muqaddimahnya, tadi pun suruh Nabi ulang balik apa yang kau baca tadi.
Aku nak dengar balik. Maka Nabi pun ulang sebanyak 3 kali. Maka terus Azdi cakap, aku ni, dia cerita pasal diri dia, aku ni dah pernah dengar lah kalau orang tukang telik cakap bunyi mantra dia semua, aku biasa dengar. Begitu juga aku biasa kenal tukang sihir. Kalau dia nak bersihir orang, aku tahu sihir dia macam mana, lafaz apa yang digunakan. Dan aku pun juga biasa dengar tukang syair. Syair-syair kalau dia baca, macam mana dia punya tiun-tiun dia semua, rentak-rentak dia semua aku tahu. Tapi apa yang aku dengar daripada engkau ni, aku tak pernah dengar. Ini yang kau baca ni lagi hebat daripada semua tadi tu. Sebab dia ni orang bijak, Azdi ni. Maka ketika itu, maka Dimad Al-Azdi tadi telah berkata kepada Nabi SAW, mari sini tangan kau. Dia minta tangan Nabi SAW. Lalu dia pun berbaiat dengan Nabi untuk masuk Islam. Ini satu kaedah masuk Islam. Salah satu cara ni, biasa orang angkat tangan kan, asyhadu an la ilaha illallah. Ada satu kaedah lagi, pegang tangan dia. Pegang tangan orang tu, mengucap asyhadu an la, kita bersalaman dengan dia tu. Itu kaedah juga, satu dia panggil kaedah baiat. Maka kita pun boleh guna kaedah ni kalau ada orang nak masuk Islam. Ada orang kalau nak masuk Islam, tak perlu tunggu pergi pejabat agama terus. Kita boleh terus Islam dulu. Islamkan dia dulu. Mana tahu dia tiba-tiba tak sebab pergi pejabat agama meninggal. Dah menyesal kita. Islamkan dulu. Lepas tu baru bincang nak pergi perkim ke, nak pergi jempat mana pejabat agama ke, itu cerita kemudian. Yang penting Islamkan dahulu. Kerana hati ni boleh berubah. Jadi selepas itu, cerita Azdi ni masyhur lah, ataupun nama Dimad Al-Azdi ni masyhur sebab dia masuk Islam selepas dia dengar Nabi baca kalimah tu je tadi. Hati tu senang, faham. Kemudian juga seterusnya cerita mengenai orang lain pula yang masuk Islam, iaitu 3 orang pemuda yang daripada orang Madinah yang berada di Mekah. 3 orang Madinah, masa itu Madinah bukan nama Madinah, namanya Yathrib, nama lama. Jadi masa itu Nabi SAW jalan ceritanya musim haji tahun 11 hijrah. 11 kenabian. Belum hijrah lagi. Tahun 11 kenabian. Dalam kitab ni sebut bulan Julai tahun 620 Masihi. Masa ketika itu Islam ni boleh nampak baik. Orang boleh nampak ajaran Nabi SAW tu nampak baik. Antara yang nampak baik tu bila mana? Nabi SAW ni dia tahu orang-orang Arab Saudi, orang-orang Arab Quraisy tak suka dengan dakwah Nabi. Maka Nabi tak nak cari pasal. Walaupun dakwah Nabi betul, tapi Nabi cari jalan yang lain. Macam mana? Nabi keluar waktu malam. Orang malam-malam tak keluar, tapi Nabi keluar malam-malam. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk ajak orang beriman. Sebab dia tahu orang Arab Mekah ketika itu tak keluar. Mereka buat hal masing-masing. Maka satu hari, satu malam Nabi keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, bertiga. Ini juga saya nak beritahu hikmah. Apa-apa pun nak buat, biarlah berjemaah. Maksudnya Abu Bakar, Sayyidina Ali memang dah Islam. Keluarlah pergi mana pun, biarlah berjemaah. Janganlah merayau seorang-seorang. Merayau seorang ni dia bahaya. Sama ada dia ditipu ataupun dia yang tipu orang. Kalau dia ditipu tak apalah, kalau dia menipu ni parah. Maka hikmah kalau berjemaah ni, dia boleh jaga diri dia. Itu hikmah dia. Cerita lagi, Nabi SAW berjalan bertiga, lalulah di satu kawasan perumahan yang dimiliki oleh Zuhal dan Syaiban bin Sa'labah. Masa tu Nabi ajaklah beberapa orang ni yang tinggal di situ untuk masuk Islam. Cuma baguslah mereka ni dengar dakwah Nabi dan mereka tanya soalan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun jawab dengan elok. Cuma mereka tak sedia lagi nak masuk Islam. Maknanya respon dah bagus. Dah ada tanda suka tu dah ada. Mereka kata, kami ni memang nampak kau baik Muhammad. Apa yang kau bawa tu betul. Tapi, ada tapi lagi. Tapi kami ni, kalau boleh, lambat sikit lah. Begitu. Sama je orang hari ni kan. Orang nak suruh berubah, dia kata, aku bukan tak nak berubah. Tapi, ada tapi. Nantilah, ada gitu. Pun sama juga zaman Nabi SAW. Tapi yang selepas ini yang menggembirakan Nabi SAW. Nabi berjalan lagi. Lalu di satu tempat yang namanya Aqabah. Aqabah di Mina. Ini biasa kita dengar. Di Mina ada satu tempat namanya Aqabah. Musim haji orang akan pergi situ lontar jamrah. Mesti kita tahu. Orang pergi haji mesti tahu. Di situ ada beberapa orang anak-anak muda sedang bersembang. Maka Nabi kata, ini bagus ni. Pergi jumpa diorang.
Maka Nabi SAW terus pergi berjumpa mereka, duduk bersama mereka, dan mereka itu seramai 6 orang. Semuanya daripada kalangan orang Madinah, daripada bangsa Khazraj. Bangsa Khazraj salah satu bangsa di Madinah, ada satu lagi bangsa besar namanya Aus dan Khazraj. Tapi yang 6 orang Nabi jumpa ni semua orang bangsa Khazraj. Tapi yang 6 orang ni bukan orang biasa-biasa. Saya sebut namanya. Yang pertama namanya As'ad bin Zurarah. Yang kedua Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah ibnu Afra. Yang ketiga Rafi' bin Malik bin Ajlan. Yang keempat Qutbah bin Amir bin Jahadidah. Yang kelima Uqbah bin Amir bin Nabi. Yang keenam Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Semua 6 orang ini dipanggil orang yang bijak pandai lah, senang faham. Orang yang ada akal fikir panjang. Bukan akal panjang tu tahu nak buat apa, nak mengelak tu bukan. Ni dia orang ni boleh fikir dengan waras. Sebab apa? Saya kata begitu, nanti akan datang. Orang-orang Madinah ni untung je, dia tinggal bersama orang-orang Yahudi di Yasrib. Masa tu belum nama Madinah, nama Yasrib. Yasrib ni dah ada orang-orang Yahudi. Dan sebahagian orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib ni telah buat perjanjian dengan orang Yahudi. Dia panggil sekutu, geng dia. Supaya apa? Kalau ada apa-apa jadi, contoh Khazraj bergaduh dengan Aus, maka Yahudi yang mana sekutu dengan Khazraj akan pergi tolong lawan si Aus tadi. Tu dia. Jadi bila mereka bersama dengan sekutu-sekutu ni, mereka dengar daripada cerita-cerita orang Yahudi apa dia. Mereka kata apa? Di Madinah ni nanti akan ada Nabi daripada Nabi akhir zaman akan dihantar. Cerita tu daripada Yahudi, bukan daripada orang Arab. Nabi tu akan keluar dan kami akan ikut. Orang Yahudi kata, kami akan ikut Nabi tersebut. Bila dia keluar dan kami akan bunuh kamu. Yang ni bunuh orang Arab lah. Kami akan berperang melawan kamu. Kami akan bersama dengan Nabi tersebut. Sebagaimana peristiwa peperangan yang Nabi mengalahkan kaum Ad dan kaum Iram. Ini kaum zaman dahulu. Jadi cerita tu tersebarlah dekat orang-orang Madinah. Maknanya akan ada Nabi, tapi Nabi tu mana? Tu cerita dah ada dah, tapi tak tahu siapa. Dan orang Yahudi memang dia percaya benda tu. Dia tahu akan ada Nabi, cuma dia tak tahu yang Nabi tu bukan datang daripada orang Yahudi. Tu masalah dia. Dia tahu di Madinah akan ada Nabi. Sebab tu mereka ramai-ramai pindah ke Madinah. Maka bila Nabi SAW telah duduk bersama dengan mereka, Nabi bercakap, kamu ni ramai-ramai 6 orang ni daripada mana? Maka mereka kata, kami ni daripada bangsa Khazraj. Tahulah, bila sebut Khazraj, orang Madinah. Cerita ni dekat Mekah, bukan kat Madinah. Orang Madinah datang tunai haji dekat Mekah, tapi cara jahiliah. Kemudian dia tanya, kamu ni daripada bangsa Khazraj yang ada sekutu ke dengan Yahudi? Mereka jawab, ya kami ada. Sekarang ni aku nak minta izin. Nabi kata, boleh tak kamu semua ni duduk bersama dengan aku nak cakap sikit. Maka mereka setuju, mereka duduk bersama Nabi. Lalu Nabi pun mula cerita pasal Islam. Nabi cerita semua dengar dengan penuh tumpuan. Nabi baca ayat Quran. Tiba-tiba mereka bila dengar apa yang mereka baca, apa yang Nabi baca, mereka sembang sama-sama diorang. Ta'lamuna wallahi ya qaum innahu lan nabiyyul ladzi tawa'adakum bihi yahudu. Kata salah seorang daripada mereka, kamu tahu, demi Allah wahai semua kaum, wahai semua orang yang ada kat sini, dia ni lah Nabi yang mana orang-orang Yahudi tunggu-tunggu. Orang Yahudi duk tunggu-tunggu beritahu kat kita bahawanya akan ada Nabi dan mereka akan kalahkan kita. Inilah Nabi sebenarnya, kata salah seorang daripada mereka. Dan dia kata lagi, jangan sampai orang Yahudi mendahului kamu kepada Nabi ni. Maka kita dahulu mereka. Sekarang kita terima dakwah Nabi. 6 orang terus masuk Islam. Terus yakin yang itu adalah Nabi, tak pun fikir panjang dan terima dakwah Nabi. Dan sebab mereka tahu kalau pegang Nabi, mereka akan pegang segala-galanya. Mereka terima dakwah Nabi dan mereka masuk Islam. Jadi orang-orang, saya sebut tadi, mereka ni orang bijak pandai daripada orang-orang Yasrib. Mereka ni tak nak campur peperangan antara Aus dan Khazraj. Aus dengan Khazraj kan perang saya cerita tadi. Dipanggil peperangan saudara. Perang saudara. Sebab Aus dengan Khazraj ni, kalau ikut keturunan dia, atas bertemu dengan datuk yang sama. Tapi panjang lah. Dia punya keturunan beberapa generasi, atas sekali akan bertemu datuk yang sama. Tapi bila sebab pecah dah jauh, gaduh sama-sama. Itu dipanggil perang saudara. Bukan orang lain pun, Aus dengan Khazraj tu, kawan kerabat juga. Tapi sebab dah bermusuh, berketurunan, dia tak kira dah. Benci tanpa sebab. Maka 6 orang ni tadi dia tak nak campur.
Tak nak campur dalam peperangan yang berlaku di antara Aus dan Khazraj. Dan masa tu pula kebetulan baru saja perang selesai antara Aus dan Khazraj. Sebelum peristiwa haji, ni kita boleh tahu haji bermula daripada bulan, bukan Zulhijjah. Haji bermula daripada bulan Zulqa'dah. Ni orang Arab dia. Bulan Zulqa'dah adalah bulan untuk bersiap untuk pergi haji. Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian lepas Zulhijjah balik daripada haji Muharram. 3 bulan ni dia panggil bulan haram. 1 bulan Rejab lah sekarang yang kita ada ni sekarang ni. Ada satu lagi 3 bulan dia panggil bulan haram. 3 bulan ni berturut-turut duduk sekali. Jadi 3 bulan ni tak boleh perang. Haram dan tak boleh langsung angkat senjata. Senjata semua simpan. Semua simpan dan jangan tajamkan senjata. Tajam pun tak boleh. Biasa pula kan. Tu mana nak bergaduh tu. Tak boleh. Benda tu salah bagi mereka. Jadi peperangan berlaku sebelum Zulqa'dah. Sebelum Zulqa'dah adalah bulan sebelum bulan Zulqa'dah. Bukan Syawal kan? Raya. Kita raya pergi jumpa orang kan, jumpa kawan kerabat, mereka perang. Perang pula perang apa? Perang saudara. Jadi bila perang tu, jadi 6 orang ni tak setuju peperangan tu. Dia kata kita tak boleh duduk sekali ni. Apa bertahun-tahun perang benda yang sama je. Maka sebab itu mereka berharap sangat adalah orang yang boleh datang selesaikan peperangan ni. Maka bila Nabi datang jumpa mereka, mereka rasa gembira sangat. Maka mereka kata inilah orang yang akan menghentikan peperangan. Maka mereka kata inna qad tarakna qaumana wala qauma bainahum minal adawati wasyarri ma bainahum. Kata 6 orang tadi dia kata kami ni dah tinggalkan kaum kami dekat Madinah sana, Yasrib. Sebab apa? Tak ada kaum yang lebih buruk pemusuhannya berbanding kaum kami lah. Musuh tak tentu hara, tak ada sebab saja nak perang, pasal tak puas hati saja. Itu dia panggil asabiyah. Maka mereka kata moga-mogalah kedatangan kau wahai Muhammad membaikkan mereka semula, menghimpunkan mereka balik. Jadi saudara mara balik yang harapan. Maka kami akan bawa cerita kamu ini kepada mereka. Kami akan ajak mereka kepada dakwah kamu ini. Kami akan cerita kepada mereka yang kami juga telah terima dakwah kamu, telah masuk Islam. Moga-moga Allah akan menghimpunkan mereka semua. Maka kalaulah Allah himpunkan kamu, Allah menghimpunkan Aus dan Khazraj melalui dakwah kamu ini wahai Muhammad, engkau lah orang paling mulia. Sebab kau boleh berhentikan peperangan. Itu harapan 6 orang tadi. Memang betul. Selepas 6 orang tu balik, mereka balik ke Madinah, mereka cerita yang Nabi itu ada datang kat Mekah, mereka sampaikan kepada orang Madinah, ramai masuk Islam. Sebab kan saya cerita tadi, orang Madinah ni untung dia dengar cerita daripada mulut Yahudi akan ada Nabi. Maka sebelum dia kata Nabi tu dicapai oleh orang Yahudi, baik kita ambil dulu. Sebab orang Yahudi kan kalahkan kita kalau Nabi bersama dengan mereka. Maka sebab tu orang Madinah ni senang terima Islam berbanding orang Mekah. Dan sampai sekarang suasana dia tak sama. Kalau kita pergi haji, pergi umrah, Madinah dengan Mekah memang tak sama. Suasana dia tak sama. Dari segi bab beribadat ke, layanan ke, semua tak sama. Allah buat begitu kan. Sama sikap Arab dulu sampai sekarang. Kemudian juga barulah selepas itu Aus dengan Khazraj ni selepas mereka masuk Islam, bermulalah selepas itu mereka boleh bergabung, duduk sekali. Mereka berdua, dua golongan ni dipanggil Ansar. Orang Madinah yang akan memberi pertolongan kepada orang Muhajirin Mekah. Yang itulah selepas peristiwa hijrah. Jadi sambungan lagi. Tahun yang sama juga, tahun 11 kenabian. Tahun itulah Nabi bernikah. Nabi bernikah dengan siapa? Kan Khadijah meninggal. Siapakah isteri Nabi yang seterusnya? Ada lagi sebab lepas tu. Tapi tahun tu, yang 11 kenabian tu, Nabi telah bernikah dengan satu orang wanita namanya Aisyah. Selepas Khadijah, Nabi terus kahwin dengan Aisyah. Nabi ada kahwin lagi lepas tu. Tapi yang masyhur ni cerita Aisyah ni. Aisyah masa Nabi kahwin tu, Aisyah ni siapa? Anak Sayyidina Abu Bakar. Kawan baik Nabi SAW. Jadi kawan baik offer anak. Memandangkan Nabi baru kematian isteri, tahun 10 kenabian, maka kata, kau nak tak kahwin dengan anak aku? Tu kawan baik betul tu. Member tengah sedih ni. Kau lah ada jemaah sini nak buat mana tahu kan. Member tengah sedih kematian isteri, bagilah hulur dia satu orang isteri.
Terpulanglah anak ke, saudara ke, ipar apa, adik perempuan ke. Yang penting tolong dia. Tolong ni satu benda yang baik. Dan memang dalam hidup ni tak sunnah hidup membujang, tak sunnah. Sunnahnya hidup berdua paling kurang, ada isteri. Saya kata paling kurang terpulang nak tambah tu. Itu boleh bincang lain. Tapi tak sunnah hidup membujang, tak sunnah. Sebab tu ada ulama yang bersedih. Antaranya yang saya kenal satu orang ulama di India namanya Maulana Yunus. Beliau meninggal dalam umur 60-an. Beliau mengajar kitab lama, puluhan tahun mengajar hadis. Antara hadis beliau hadis Bukhari. Hadis Bukhari masyhur. Jadi beliau mengajar ni, selama beliau mengajar ni, beliau tak kahwin, memang tak kahwin. Sampai ada ulama yang kata Maulana Yunus ni tak kahwin sebabkan dia dah kahwin dengan kitab. Maksud dia tenggelam dengan ilmu sampai tak terfikir nak kahwin. Tapi walaupun begitu, bila beliau baca hadis yang pasal kahwin, ada cerita hadis, dia menangis. Si Maulana Yunus ni menangis, tak berjaya, tak mampu, tak dapat amal sunnah tu lagi. Allah tak beri dia peluang untuk nikah. Jangan tanya sebab apa. Ini cerita ulama di sana. Sedih tak bernikah. Jadi bagi mereka yang belum menikah tu, nikahlah. Yang menduda tu sunnahnya bernikah. Walaupun kadang-kadang aku tak boleh, bukan tak nak nikah lain. Teringat yang lama. Lama tak lama, tapi sunnah saya kata, sunnah kahwin. Sebagaimana Nabi SAW buat. Memang kita ada pilihan. Pilihan kita tak nak bernikah, tapi sunnah bernikah.